أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat sama-sama berhimpun, beriktikaf dan berada di dalam majlis halaqah ilmu bicara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di penghujung tahun 2023. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Seperti biasa, kita selawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 358 bawah sekali. Kita dalam bicara tajuk pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Dia adalah merupakan seorang daripada pemimpin Yahudi yang paling banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kuat memusuhi Islam, paling kuat memusuhi dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia secara terang-terangan memusuhi dan terus terang secara terang seruan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada taghut. Dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir kaum musyrik di Mekah bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah perbuatan Ka'ab bin Al-Ashraf, perbuatannya yang sangat banyak menyakiti dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama dengan musuh Madinah, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang-orang musyrikin Quraisy. Dia orang Yahudi, padahal mereka ni menetap di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sepatutnya mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan keamanan bumi Madinah, tetapi bahkan dia bersama dengan orang-orang musyrikin pergi ke bumi Mekah semata-mata untuk meniupkan semangat kepada orang-orang Mekah untuk memerangi bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di kemuncaknya, kerana banyaknya dan juga dahsyatnya perbuatan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, man li Ka'b bin Ashraf faqad adza Allah wa rasuluh. Yang bermaksud, sesiapa yang sanggup menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tampillah orang yang sanggup menjalankan tugas itu, yaitu Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muhammad bin Maslamah, seorang lagi sahabat namanya Ubaid bin Bishr,
dan juga Abu Nailah ataupun namanya Sarkan bin Salamah, iaitu saudara susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia antara sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sahabat yang bernama Sarkan bin Salamah ni, Masya Allah, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita sambung balik. Abu Nailah, dia adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Walaupun beliau ini ada hubungan adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, akan tetapi kerana Ka'ab bin Al-Ashraf ini musuh Allah, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi musuh dia. Walaupun itu daripada kalangan saudaranya sendiri, adik-beradik susuan dia. Al-Harith bin Auf dan Abu Abbas bin Habr, dan kumpulan ini diketuai oleh Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Riwayat-riwayat sejarah menyebutkan tentang pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sanggup menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf, faqad adzallahu wa rasuluh, kerana sesungguhnya dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu bangunlah Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu seraya dia berkata, saya wahai Rasulullah, kata Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, sebagai menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya sahabat-sahabatnya, kalau ada sahaja tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang yang di antara yang awal-awal menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di khutbah Jumaat tadi ada menyebutkan, tuan-tuan, kan, sebutkan nak tengok kedudukan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tengok setara mana kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita mengutamakan, kan, kalau sebagai contohnya, kan, seruan azan, kita paling bergegas, paling nombor satu, maka insya-Allah itu kedudukan, kan, kedudukan yang dekat seseorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seruan bersedekah, dan seruan solat, seruan jihad, apa sahajalah, kalau apa sahaja seruan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita menunaikan ataupun melaksanakannya, kalau kita bergegas, berusaha dengan, kan, bersungguh-sungguhnya meninggalkan yang lain-lainnya, maka itu menggambarkan betapa, kan, besarnya ataupun besarnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malas-malas akan seruan Allah Subhanahu wa taala, kalau azan masih lagi, kan, tidak mengambil peduli, seruan solat tidak dipedulikan, bacaan Al-Quran tidak dipedulikan, ini dibimbangilah kedudukan seseorang itu agak jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, apa sahaja seruan merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, mereka ni akan menjadi orang yang pertama-tama berusaha, number one, kan, wasari'u, nombor satu, kan, maknanya bersungguh-sungguh, berlumba-lumba, bersegera. Ini gambaran yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata sahabat Sayyidina Muhammad bin Maslamah, walaupun
misi yang bakal dilakukan ini adalah suatu misi yang sangat besar. Nak berhadapan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf ni tuan-tuan, bukan biasa-biasa punya kerja. Dia macam misi nak bunuh Benjamin Netanyahu, macam tu lah kot gambaran dia kan. Bukan senang. Tu kan penjenayah besar tu sekarang ni. Kalau dapat bunuh tu kira hebat lah. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf masa ketika itu dia lah daripada kalangan pemimpin Yahudi yang paling banyak memusuhi Islam, paling banyak menyakiti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan paling banyak menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi SAW mengisytiharkan Nabi SAW, walaupun tak jelas sebutannya, tapi sahabat ni tanya, "Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat ni tanya, "Apakah kamu mahu saya membunuhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Memang Nabi SAW menyeru ataupun mengajak siapa yang ingin membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Nabi SAW jawab, "Ya." Maka sahabat ni pun berkata, Sayyidina Muhammad bin Maslamah, dia berkata, "Kalau begitu izinkan saya merencanakan sesuatu." Nak buat rancangan, izinkan saya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sahabat Nabi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan." Kemudian Muhammad bin Maslamah, dia dah merancanakan sesuatu, maka dia pun buat, melaksanakan perancangan ini. Dan sememangnya kita kalau nak buat sesuatu memang kena ada rancangan lah. Nak sebutkan kena ada rancangan, bukan serbu begitu saja, bahkan ada rancangan dia. Quran sebut, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Bersedialah kamu semampu kamu daripada kekuatan. Maknanya berusaha, ada rancangan kan, ada sesuatu yang diusahakan, apatah lagi dalam misi ingin membunuh seorang daripada kalangan pemimpin yang berpengaruh daripada kalangan Yahudi. Muhammad bin Maslamah ni setelah dia merencanakan sesuatu, maka dia pun datang bertemu dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Seraya dia berkata, lelaki ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-katanya ini dan semuanya muslihat. Tuan-tuan, dia datang jumpa dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, dia kata lelaki ini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta supaya kami memberikan sedekah, dan dia telah menyusahkan kami. Kata Sayyidina Muhammad bin Maslamah, ini adalah muslihat. Dia nak bagi supaya Ka'ab bin Al-Ashraf ni nampak dia seolah-olah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal iman sahabat ni tuan-tuan, ya Allah, kan, seteguh gunung. Setakat sedekah mereka number one lah. Tapi saja ni muslihat. Dia kata Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta supaya kami memberikan sedekah, dan ini telah menyusahkan kami. Sedekah ni menyusahkan kami. Lalu Ka'ab pun berkata, "Demi Allah, kamu patut meninggalkan dia." Tinggalkan dia Muhammad. Kemudiannya jawab Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, "Tapi kami telah terlanjur mengikutnya, jadi kami tidak mahu meninggalkannya begitu sahaja tanpa mengetahui sampai ke mana urusannya itu. Jadi kami mahu engkau pinjamkan kami satu wasaq
ataupun 2 wasaq, iaitu 1 wasaq 60 gantang. Jadi nak buat pinjaman dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, minta pinjam kepada kami 1 wasaq, yakni 60 gantang, ataupun 2 wasaq, minta kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Lalu kata Ka'ab bin Al-Ashraf, Ka'ab bin Al-Ashraf ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita baca ataupun kita bicarakan di awal bicara tajuk ni, dia bukan sahaja pemimpin daripada kalangan Yahudi yang merupakan musuh ketat kepada Nabi, tapi dia juga orang yang kaya daripada kalangan orang Yahudi, pemimpin Yahudi yang sangat kaya raya. Jadi nanti kita tengok dalam kisah ni, dia punya minyak wangi saja, minyak wangi dia tu dah menjadi satu kemegahan kepada dia, minyak wangi. Jadi sahabat Sayyidina Muhammad bin Maslamah, dia punya muslihat, dia kata pinjam, nak buat pinjaman. Lalu kata Ka'ab bin Al-Ashraf, boleh asalkan kamu sanggup menggadaikan kepadaku, gadaikan sesuatu kepadaku. Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, apa yang kamu mahu kami gadaikan? Lalu jawab Ka'ab bin Al-Ashraf, gadaikan wanita-wanitamu. Boleh, tapi bagi wanita-wanita. Dia jahat dia lah, kan, jahat si Yahudi ni, kan, Ka'ab bin Al-Ashraf ni. Lalu jawab Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami hendak menggadaikan wanita-wanita kami, sedangkan engkau adalah orang yang paling kacak daripada kalangan Arab. Ini muslihat dia, kan. Kamu tak layak, kalau nak diikutkan dalam bahasanya, tak layak lah. Kamu paling kacak. Macam mana kami nak gadaikan wanita-wanita kami, sedangkan kamu ni orang yang paling kacak daripada kalangan Arab. Kemudian jawab Ka'ab, kalau begitu gadaikan anak-anakmu. Kemudian jawab Muhammad bin Maslamah, bagaimanakah kami hendak menggadaikan anak-anak kami? Nanti mereka akan mengutuk kami, lalu orang-orang menyebut-nyebut gadai anak hanya kerana nak dapatkan 1 ataupun 2 wasaq. Ini satu keaiban bagi kami. Apa kata kalau kami gadaikan senjata-senjata kami kepada kamu? Kata Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi ini rancangan awal dia, tuan-tuan, supaya dia mendapat kepercayaan Ka'ab bin Al-Ashraf, bahawasanya Ka'ab bin Al-Ashraf mempercayai dia, bahawasanya dia tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai satu tahap, dia nak buat pinjaman dan digadaikan bersamanya. Asalnya permintaan Ka'ab bin Al-Ashraf itu wanita-wanita, tetapi dengan helah dan juga muslihat daripada Sayyidina Muhammad bin Maslamah, akhirnya jadi senjata, kan. Senjata-senjata itu juga dipersetujui oleh Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian Muhammad bin Maslamah pun berjanji akan membawa senjata-senjata itu kepadanya. Abu Nailah juga turut membuat seperti Muhammad bin Maslamah. Didatanginya Ka'ab, lalu dia sama-sama mendendangkan beberapa kalimat syair barang sebentar. Kemudian dia berkata, aduh, Jahannamlah hai Ibnul Ashraf, sebenarnya aku datang kepadamu kerana sesuatu urusan yang hendak aku sampaikan, maka harap engkau rahsiakannya. Ka'ab pun menjawab, baiklah. Abu Nailah dia berkata, datangnya lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
benar-benar membawa bala kepada kami. Orang-orang Arab semuanya memusuhi kami dan semuanya sepakat memerangi kami. Kami dipulaukan sehingga hilang anak pinak dan hidup melarat. Kami semua menghadapi penderitaan dan begitu juga dengan anak pinak kami. Kemudian terjadilah perbualan seperti yang terjadi antara Ka'ab dengan Muhammad bin Maslamah. Jadi dengan cara dan juga teknik yang lebih kurang sama dilakukan oleh sahabat yang bernama Abu Nailah. Padahal semua ni telah dirancang rapi, tuan-tuan. Dah dibuat perancangan itu lebih awal. Jadi mula-mula kan adegan daripada Sayyidina Muhammad bin Maslamah sampai satu tahap, maknanya ada temu janji nak bawa senjata. Kemudiannya disusuli pula oleh Sayyidina Abu Nailah radhiyallahu anhu dengan cara yang sama juga. Cara yang lebih kurang sama tapi cerita je berbeza. Nak bagi tahu tentang keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rasa hidup melarat, kami ni terpaksa bermusuh dengan orang Arab semua disebabkan kerana beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak supaya Ka'ab bin Al-Ashraf tu percaya dia bahawasanya dia sebenarnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua strategi, kan? Strategi awal lah kita sebut. Sebenarnya mereka tetap beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbualan itu Abu Nailah berkata, aku mempunyai ramai teman yang sama tujuannya denganku. Aku bercadang hendak membawa mereka bertemumu agar dapatlah engkau menjualkan kepada mereka keperluan mereka dan berbuat baik dengan mereka. Kata Sayyidina Abu Nailah radhiyallahu anhu, seolah-olah dia nak memberikan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf ni pengaruh supaya lebih ramai bersama dengan dia daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan memang itu tujuan Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia nak kumpulkan mereka-mereka yang merupakan seteru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh biar ramai musuh-musuh Rasulullah, supaya orang tak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi. Tadi dah ada Muhammad bin Maslamah. Jadi suara dia tu macam musuh Nabi, berpihak kepada dia. Kemudiannya Abu Nailah pula. Kemudian Abu Nailah bagi tahu pula ada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia lain lagi, yang seangkatan ataupun yang sama macam dia. Jadi dia kata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, kan, kamu berbuat baiklah dengan mereka. Jadi Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dan juga Abu Nailah berjaya mencapai maksud mereka dalam perbualan ini. Subhanallah. Jadi strategi yang pertama ni kira kita sebut jadilah. Strategi untuk membeli kepercayaan Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah berjaya mencapai maksud mereka dalam perbualan ini kerana Ka'ab bin Al-Ashraf tidak menolak tawaran mereka untuk membawa senjata dan sahabat-sahabat mereka kepadanya. Sayyidina Muhammad bin Maslamah dia nak bawa senjata, manakala Abu Nailah nak bawa sahabat-sahabat dia yang kononnya bersama-sama dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi misi yang awal ni, helah yang pertama ni kiranya berjaya lah.
tuan-tuan. Jadi temu janjinya Muhammad bin Maslamah bawa senjata, Abu Nailah bawa sahabat-sahabat. Subhanallah. Ini semua rancangan yang rapi. Rancangan yang rapi lah tuan-tuan, yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat. Sebab nak buat jumpa terus bukan senang, kan? Betul lagi nak combine dua-dua tu. Nak jumpa, nak bertemu pula dengan Ka'ab bin Al-Ashraf dengan bawa senjata, nanti orang faham memang dia nak datang bunuh, ni musuh. Tapi ni satu, Muhammad bin Maslamah temu janji nak bawa senjata untuk dijadikan sebagai gadaian kepada Ka'ab bin Al-Ashraf yang memberikan pinjaman. Satu lagi Abu Nailah bawa sahabat-sahabat. Sebenarnya mereka ni semua telah sama-sama mengadakan rancangan yang sama untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Pada suatu malam bulan terang, iaitu malam 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ini pun berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringkan mereka sampai ke Baqi' al-Gharqad, yakni perkuburan Al-Baqi'. Mula-mula bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW pun hantar sahabat-sahabat, nak masing-masing dengan misi lah, kan, untuk menjalankan misi yang besar ini, untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Nabi SAW iring para sahabat ini sampai ke Baqi' al-Gharqad, yakni maqam perkuburan Al-Baqi'. Sampai di situ. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pergilah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi dengan nama Allah. Maksudnya buatlah ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah. Jadi kita kalau kita baca bismillah, bismillah ya tuan-tuan, bismillah, di situ kalau ikut pada kebanyakan tafsir, sebelum tu ada dia punya i'rab, kan, ada dia punya takdir. Takdir dia ada. Takdir dia apa? Abda'u bismillah. Abda'u bismillah. Aku mulakan perbuatanku ini, apa sahajalah perbuatan, apa sahajalah yang kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak berjalan, sebagai contoh, kita mulakan dengan bismillah, maknanya aku mulakan perjalananku ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak minum, sebagai contoh, kita baca bismillah, maknanya aku mulakan minumku ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita nak mula bicara, kan, kita baca bismillah, maknanya aku mulakan bicaraku ini dengan bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in dhi balin ya la yubda'u fi bismillah. Sesuatu itu dia akan jadi cacat, akan ada kekurangannya itu bila mana tidak dimulakan dengan bismillah. Subhanallah. Dan daripada kebanyakan tafsir menyebutkan bahawasanya hikmah, hikmah seseorang itu bila mana dia mulakan setiap perbuatannya itu dengan bismillah, maka perbuatannya itu kalau ianya merupakan adat akan jadi ibadah, automatik jadi ibadah. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan nak minum, tuan-tuan nak makan, jadi ibadah tuan-tuan, insya-Allah jadi ibadah. Jadi makan tu kerana Allah, minum kerana Allah. Petah lagi sampai satu tahap nak berjihad di jalan Allah.
Kan? Ini namanya senantiasa kita kan membetulkan niat. Kena selalu sentiasa tu betulkan niat. Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat ni nak pergi ni, kan? Pergilah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya betul niat. Buat tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kerana apa-apa, tapi kerana Allah, di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW berdoa mula, ya Allah, bantulah mereka. Nabi SAW sebut, ya Allah, bantulah mereka, unsurhum, bantulah mereka. Kemudian baginda Nabi SAW pulang ke rumah, lantas mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabi SAW iring mereka. Nabi SAW titipkan beberapa pesanan kepada mereka, dan Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka. Ini cara yang macam ni sangat baiklah tuan-tuan. Kita kalau ada apa-apa misi ke, kan, jangan lupalah jumpa, kan, orang-orang alim ulama, ambil restu, minta doa, kan. Paling kurang pun ibu ayah kita, minta doa mereka, minta restu mereka, dan minta supaya mereka ni mendoakan kita, solat hajat untuk kita. Nabi SAW iring, kemudian Rasulullah SAW doakan mereka ketika itu, titipkan beberapa pesanan, dan kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kumpulan nak melaksanakan tugas jihad yang besar. Satu lagi jihad juga, tapi kan, doa secara dengan solat, dan juga secara dengan doa. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kumpulan ini telah sampai ke kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Mereka jalan sampai ke kubu dia. Yang biasa pergi, kan, umrah, ada biasa setengah travel dia bawa ke lokasi, kan, lokasi kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Sekarang ni dah runtuh dah. Dulu kubunya memang, kan, memang besar lah tuan-tuan, memang tinggi. Sampai mereka sahabat-sahabat ni di kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Lalu Abu Nailah melaung memanggilnya. Ka'ab bin Al-Ashraf pun bangun untuk turun kepada mereka. Bangun dan nak turun. Tetapi isterinya, isteri Ka'ab bin Al-Ashraf yang baru dikahwininya berkata, "Kemana kamu hendak keluar di saat begini? Aku mendengar suara seperti akan terjadinya pertumpahan darah." Kata isteri ni, macam ada rasa-rasa, kan? Dan ini bukan kasyaf lah tuan-tuan, dia rasa-rasa macam ada akan terjadinya pertumpahan darah. Jadi isterinya halang Ka'ab bin Al-Ashraf turun. Lalu Ka'ab bin Al-Ashraf pun menjawab, dia itu saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku iaitu Abu Nailah, orang yang dermawan. Kalau dijemput untuk berjalan malam, nescaya pasti akan disahutnya. Maksudnya diri dia lah. Dia cuba angkat diri dia. Orang yang dermawan ni, jenis dermawan, kalau diajak jalan-jalan, dia akan sahut. Kemudian dia pun keluar kepada mereka dan memakai harum-haruman yang disembur di kepalanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apakah yang berlaku seterusnya, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.